Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan mempelajari sesuatu tajuk yang sentiasa kita amalkan sehari-seharian. Mungkin adik-adik tahun 1 Arif telah mempelajarinya ketika mana? Ketika adik-adik berumur 4, 5 tahun dan 6 tahun. Yang mana perkara-perkara asas yang kita pelajari untuk apa? Untuk kita mengambil wudu, untuk kita menunaikan solat fardu wa imma ataupun solat sunat. Baik, di dalam pembelajaran kita pada kali ini bidang ibadah unit 3, tajuk dia wudu yang sempurna. Okey, adik-adik adik-adik boleh buka muka surat 96 buku teks pendidikan Islam. Baik. Di dalam ruangan, kalau kita tengok di dalam ruangan buku teks 96 ini menunjukkan ada dua, iaitu warna hijau dengan warna pink lah, lebih kurang warna pink. Baik. Di dalam perkara ini ada berkaitan dengan wajib ditulis, wajib berwuduk. Okey, baik. Yang ke bawah dia sunat berwuduk. Apakah maksud di antara ini? Adik-adik mungkin bertanya, apakah maksud warna hijau muda dengan warna pink muda ini? Baik. Kalau kita tengok putaran sebentuk kek ini menunjukkan warna hijau ini perkara yang wajib berwuduk. Contohnya apa nama adik-adik? Wajib kita berwuduk untuk menunaikan sesuatu. Iaitu gambar pertama ialah orang menunaikan solat. Ada imam, ada makmum. Baik. Dia nak solat. Jadi dia perlu wajib ambil wuduk. Ustaz, kalau dia tak ambil wuduk macam mana solat dia? Solat dia automatik batal. Okey, jelas adik-adik Yang kedua, adik-adik tengok seorang murid perempuan ini memeluk apa? Al-Quran, mushaf Al-Quran, iaitu menyentuh Al-Quran. Kenapa kita perlu wajib berwuduk apabila nak menyentuh Al-Quran? Kerana perintah Allah di dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kamu menyentuhnya melainkan kamu ni suci. Suci tu kena ambil wuduk lah, kan? Kita nak membaca ayat-ayat Al-Quran yang baik ini perlulah kepada kita mengambil wuduk. Ustaz, kalau dia tak ada wuduk lah persoalannya. Kalau dia tak ada wuduk, tak ada air semayang, dia nak ambil juga, nak pegang juga mushaf Quran ni, boleh? Dengan syarat mushaf itu, tafsir itu ada dua. Maksudnya Al-Quran dan tafsir. Maka kita kalau wanita haid ataupun kita tak ada wuduk, kita boleh pegang, kita boleh baca, kan? Gitu. Tetapi kalau mushaf yang sebiji Al-Quran tu, kita perlu ada wuduk, baru comel, baru sesuai dengan perintah Allah itu. Okey, jelas adik-adik Okey, senang sahaja. Nak baca Al-Quran, yang Al-Quran kena ambil wuduk dahulu, baru boleh kita membuka helaian demi helaian. Baik. Yang ketiga ialah tawaf. Perlu ada wuduk. Ini tawaf ni orang menunaikan umrah ataupun haji. Kalau tak ada wuduk, batal tawaf dia, kan? Kena ambil wuduk dulu. Okey, mungkin adik-adik tengok dah di dalam rencana-rencana yang lain ataupun bertanya mengenai pengalaman datuk, nenek ataupun ibu, ayah dan sebagainya yang telah menunaikan tawaf di Makkahul Mukarramah. Baik. Selesai untuk wajib berwuduk warna hijau. Yang warna pink pula kita tengok. Okey, sunat. Perkara sunat ini adik-adik ialah, apa dia sunat? Sunat ialah perkara yang kita buat dapat pahala. Tinggal dia macam mana tak berdosa. Tapi rugilah kalau kita tak buat. Sebab sunat, bila sunat dia ekstra, dia bagi reward kepada kita.
tak berdosa, cuma kita rugi jika kita tidak buat. Contoh kan, di dalam ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 a piece of cake. Ada 5 jenis yang perlu kita ketahui. Di antaranya ialah sebelum tidur. Kita nak tidur. Kan? Seeloknya, secomelnya kita mengambil wuduk. Kerana apa? Untuk manalah tahu, mungkin itu wuduk yang terakhir kita tak tahu kan. Allah Ta'ala innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala mengetahui semua segalanya. Baik. Yang kedua, gambar seorang murid ini sedang belajar agaknya mengangkat tangan bersoal jawab dengan gurunya, iaitu menuntut ilmu. Adik-adik bila nak menuntut ilmu disunatkan untuk berwuduk supaya proses memudahkan memudahkan proses penerimaan ilmu itu sendiri, insya-Allah. Baik, yang ketiga, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran berbeza dengan menyentuh. Tadi wajib berwuduk, kita menyentuh. Bila nak sentuh kita kena ada wuduk. Yang ni kita sunat, bila baca ni kena sunat, kena ada wuduk. Kalau tak ada macam mana ustaz? Semolek-moleknya, secantik-cantiknya kena ada wuduk. Barulah keberkatan ayat-ayat itu terpelihara, insya-Allah. Yang ketiga, yang keempat adik-adik yang keempat ialah masuk masjid. Gambar seorang pria ataupun murid-murid lelaki lah, kita katakan, hendak memasuki masjid dengan menggunakan kaki kanan. Masuk tempat baik kaki kanan, keluar, contoh masuk masjid kaki kanan, keluar tandas kaki kanan. Begitu. Nak masuk tandas kena kaki kiri. Nak masuk tempat baik kena kaki kanan. Nak melangkah dia kena kaki kiri. Okey, baik. Nak masuk masjid ni kita kena baca doa dululah. Kan? Apa dia doa dia? Allahumma ghfirli zunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kita minta, ya Allah, Tuhan saya, ampuni dosa saya dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu ke atas saya, kepada saya. Kan? Kita kena bijaklah membaca doa selalu. Yang penting mengamalkan berwudu, membaca basmalah, bismillah dan sebagainya. Yang kelima ialah mengawal kemarahan. Sesuatu ini kemarahan, gambar seorang murid perempuan marah. Kan, bila kita cakap marah ni berkait dengan emosi. Orang itu sindir kita terasa hati. Jadi bila terasa hati, tak sedar hati, kita kena ambil wuduk. Kita kena, apa ulama kata, Nabi kata, apabila kita marah, kita hendaklah berposisi, adik-adik, berposisi, kalau berdiri kita duduk. Kalau tak boleh juga kita tidur mengiring. Kalau tak boleh juga kena mengambil wuduk dan menunaikan solat 2 rakaat. Begitu supaya dengan mengambil wuduk ini meredakan api-api kemarahan daripada syaitan. Kerana apa? Bila marah ini api. Jadi dia nak padam dengan apa? Padam tentu sekali dengan air. Air wuduk lah yang kita ambil dengan buka pilih pipe tu. Macam tu. Okey, baik. Seterusnya mungkin adik-adik sudah mengerti perkara wajib berwuduk dengan sunat berwuduk. Kita pindah ke helaian yang lain. Muka surat 97. Adik-adik boleh buka. Baik, dia kata wuduk jadi amalan. Masih lagi bidang ibadah, bidang wuduk ini. Jadi kita mungkin tengok seseorang guru itu mengajarkan sesuatu di dalam makmal apa ni? Makmal sains ke makmal komputer? Makmal komputer. Baik. Dia pun membuat hiwar ataupun perbualan di antara guru dengan murid. Baik, yang pertama dia kata, anak murid dia kata, cikgu,
Apakah maksud wuduk? Apakah erti wuduk? Kan? Kemudian guru dia pun membalas nombor 2 ni adik. Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Kita meratakan perbuatan kita ni meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Nak buat apa-apa pun kena dengan niat. Awalan yang pertama sekali kita kena niat. Kan? Yang ketiga, cikgu dia kata juga, kita digalakkan agar sentiasa berwuduk kerana banyak hikmahnya antaranya. Yang pertama, menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah. Yang kedua, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Baik. Apa cikgu dia kata? Kita digalakkan, encourage, digalakkan, targhib. Kita digalakkan sentiasa berwuduk di dalam apa jua situasi. Kenapa hikmah dia? Menunjukkan kita taat kepada Allah Ta'ala. Baik. Yang kedua, memastikan diri kita ni sentiasa bersih. Maksudnya bersih rohani dan jasmani. Luaran dan dalaman. Nak pula adik-adik, zaman pandemik COVID-19 ni, COVID-19 ni, kita perlu banyak berwuduk. Supaya apa? Supaya kita ni dilindungi dengan air-air wuduk yang baik-baik. Faham? Bila kita wuduk, mungkin kotoran yang tidak melekat pada ruangan wajah kita, tangan kita, tempat-tempat yang kita rasakan mungkin bakteria itu datang ke tempat yang tersembunyi, di antaranya celah-celah hidung bila kita bernafas kan. So bila kita mengambil wuduk di wajah kita ni, insya-Allah bila kena air itu membawa keluar sekali bakteria-bakteria yang ada. Kita tidak tahu benda bakteria ni benda mikro. Kita tak nampak di mata kasar kita ni, kita guna teleskop. Okey, baik. Murid perempuan ini pun terus bertanya lagi. Kalau begitu, saya pun mahu belajar dan mengamalkan wuduk yang sempurna serta melazimkannya. Okey. Dia kata dia nak melazimkan mengambil wuduk. Okey, jelas adik-adik hikmah dia dan menunjukkan kepatuhan kita lah, ketaatan kita kepada Allah, dan juga memastikan keyword dia kebersihan diri, rohani dan jasmani. Baik. Ada persoalan setakat ini? Boleh kan? Boleh ikut. Baik. Seterusnya kita tengok gambar rajah. Muka surat 98. Kita tengok gambar rajah. Seorang pelajar lelaki ini mengambil wuduk. Bermula dari niat dia. Kan? Mungkin adik-adik ni pernah mengambil wuduk, mendengar teori dan praktikal melalui pemantauan dari guru-guru. Baik. Yang pertama, gambar ialah bersugi. Kan? Kita kena bersugilah. Kita nak semayang ni, mulut kita kena jaga. Kita tak boleh nak busuk-busuk mulut kita ni kan. Kita kena jaga supaya mulut kita sentiasa berwangi. Kan? Dia berbeza kalau kita puasa. Kalau puasa, automatik mulut kita ni kemungkinan dalam pukul tengah hari lah orang kata dia mungkin berbau sedikit disebabkan perut kita kosong tak makan apa kan. Tapi tak apa, di sisi Allah Ta'ala haruman kasturi syurga bau. Baik, hikmah dia kan. Bersugilah, gosok gigi. Okey. Bersugi ni kalau boleh, Nabi kata kalau tidak membebankan umat aku, nescaya aku menyuruh umat aku setiap kali untuk menunaikan solat dia bersugi. Elok-eloknya kalau kita zaman sekarang kita gosok gigi lah adik-adik kan. Kayu sugi ni kayu ada jual banyak dekat kedai, jadi pilihan di tangan kita. Okey, baik. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah lah. Yang ketiga, kita terus
ini ialah warna merah. Warna merah ni ialah perkara sunat. Sunat kita buat dapat pahala kan. Perkara rukun ini apa adik-adik? Rukun di dalam mengambil wuduk. Rukun ialah perkara yang wajib kita buat. Kalau kita tinggal tak sah jadi. Gitu Membasuh tangan hingga pergelangan. Okey, adik-adik nampak membasuh tangan hingga pergelangan sebanyak berapa kali? Semua 3 kali. Yang keempat ialah berkumur-kumur. Itu kumur-kumur 3 kali. Okey, gambar jelas ini nampak. Yang ke berapa Yang kelima kan? Yang kelima kita memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung. Supaya apa adik-adik? Supaya keluar bakteria-bakteria yang ada dalam hidung. Semasa kita bangkit dari tidur, kita disunatkan untuk memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa? Syaitan berak dan kencing dekat mata kita ni dan juga dekat hidung kita ni, lubang hidung kita ni, dia berak Jadi sunat kita memasukkan air ke dalam hidung untuk kita mengambil wuduk Okey, yang keenam ialah kita bacalah doa dia sambil kita nak membasuh muka tu. Sebelum tu nawaitu, ikut ustaz, nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Kita membaca doa mengambil wuduk, iaitu sahaja aku mengangkat hadas kecil lah kan, kerana Allah Ta'ala berniat ketika membasuh muka. Okey, kita pun membasuh muka 3 kali kan, di sekeliling muka ni lah. Adik-adik sudah tahu ni sudah mahir insya-Allah. Tengok gambar pun kita dah tahu dah. Okey, 7, nombor 8 kita membasuh tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Okey, dimulai dengan tangan kanan. Semua tangan kanan, semua mula-mula dari kanan. Okey, nombor 9 membasuh keseluruhan kepala lah. Menyapu kepala ni, menyapu rambut kita kan, sebanyak 3 kali. Okey, nombor 10 membasuh telinga sebanyak 3 kali, kiri kanan Okey, seterusnya nombor 11 membasuh kaki lah pulaknya kan. Kita membasuh kaki hingga ke buku lali ni lah. Tengok gambar Raja Hadiah ni. Kemudian tertib, lepas tu baca doa. Ini penting. Nombor 13 ni adik-adik, membaca doa kan. Kita membaca doa. Bagaimana doa dia? Ikut ustaz Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Apa maksud tersirat doa ini adik-adik? Saya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang satu dan tidak ada yang mensyirikkannya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah dan Rasulnya. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah saya ini minat tawabin, daripada kalangan orang yang bertaubat, dan waja'alni, dan jadikan saya ni minal mutatahhirin, daripada kalangan orang yang menyucikan diri, membersihkan diri, dan waja'alni, dan jadikan saya ni min ibadikas solihin, jadikanlah saya ni hamba-hamba orang yang soleh-soleh. Kena baca doa ni. Kita mengangkat tangan ke langit, kita baca. Kenapa adik-adik? Bila kita baca doa ni, Rasulullah kata, bila kamu membaca doa ini, 12 pintu syurga terbuka luas untuk kamu memasukinya. Gitu. Fadilat dia banyak lah kan. Fadilat dia banyak lah bila kita membaca doa ni, yang maksur daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak kita mendapat ganjaran reward daripada saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Info tambahan, hadas kecil ialah keadaan yang menghalang seseorang melakukan solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran kecuali setelah berwuduk.
seperti terkentut, buang air kecil atau besar. Okey, tertiblah. Lepas tu kita tertib. Baik. Kemudian yang keempat ialah kita faham dah tadi kita sudah mengambil wuduk. Kita tengok pula cara-cara untuk perkara-perkara yang makruh dan perkara yang membatalkan wuduk. Tadi kita ambil wuduk dah. So sekarang kita nak jump kepada perkara yang makruh dan perkara yang membatalkan wuduk. Di antaranya, tengok ni budak ni, dia mengambil wuduk bagus dah ni, tetapi dia bercakap, kan? Dia bercakap berlebihan menggunakan air, membazir pula. Bila bercakap dia tak fokus kepada apa yang dia buat, kan? Air dia buka kuat ni, dia buka balik laju air, tak boleh, dia kena sikit-sikit je air. Kalau kita tengok teori, orang nak mengerjakan umrah, kan, dia mengambil wuduk di atas kapal terbang dengan menggunakan spray. Nak buat haji pun kan. Jadi kita kena ikutlah cara tu. Sikit-sikit lagi adik-adik akan tahu. Mendahului anggota tangan kiri. Tak boleh, dia kena kanan. Tadi Ustaz cakap dah sebelum ni, semua kanan. Meminta orang lain membasuhkan, tak boleh lah, kan? Anggota wuduk tanpa keuzuran, dia saja kata, awak tolonglah basuh anggota saya malas ni. Boleh tak gitu? Tak boleh, kena buat sendirilah, kan? Okey, kemudian perkara yang membatalkan wuduk tadi makruh. Makruh ni ditegah adik. Ini batal terus. Batal ialah keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Contoh keluar sesuatu daripada kubur kita dan dubur ialah terkentut ataupun terkemih, terkencing lah. Batal. Kita ambil semula. Kena qada hajat dulu baru ambil semula. Lepas tu kemudian tidur yang tidak tetap punggung. Kemudian hilang akal seperti mabuk atau pitam. Bila mabuk ni dah kena ambil wuduk semula. Batal terus. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau tersentuh kulit antara lelaki perempuan bukan mahram ni, kita ambil wuduk semula. Batal. Okey, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan tak boleh. Jadi batal terus. Okey, mungkin info tambahan untuk adik-adik. Mahram ialah orang yang haram kita bernikah dengannya. Siapa dia adik-adik mahram? Mak ayah kita lah, adik-beradik kita, pak saudara kita. Gitu kan. Kalau kawan kita, jadi bukan mahram, kita boleh nikahi dia. Gitu. Okey. Ustaz rasa setakat itu dulu. Mungkin adik-adik sudah biasa mendengar teori wuduk ini. Jadi sama-sama kita memantapkan ilmu supaya yang baik itu kita sentiasa peringatkan dan nasihat-nasihati. InsyaAllah yang baik tentu dari Allah Ta'ala, yang kurang tentu dari Ustaz sendiri. Minta ampun, minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.